Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa khabar para pelajar sekalian? Bertemu sekali lagi pada siri pembelajaran secara maya iKelas Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Saya harap anda sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera serta sentiasa menggunakan masa dengan berkualiti untuk terus mempelajari dan mengulang kaji subjek bahasa Arab. Saya Ustaz Wan Mazri Wan Mamat, Guru Bahasa Arab STPM, akan memberi panduan kepada anda kali ini tentang kaedah menjawab soalan talkhis petikan bahasa Arab STPM semester 3. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sebelum saya meneruskan penerangan, seharusnya para pelajar memahami objektif pengujian pada bahagian ini. Berdasarkan teks yang diuji, pelajar diharapkan dapat merumuskan isi-isi utama daripada teks yang diberikan ke dalam sebuah perenggan tidak lebih daripada 60 patah perkataan. Para pelajar sekalian, pada semester 1 dan 2, para pelajar telah pun berjaya menjawab soalan pemahaman yang memerlukan pelajar menganalisis isi-isi utama dan juga soalan penulisan esei yang memerlukan pelajar menggarapkan idea sehingga terbentuknya esei yang lengkap. Pada bahagian ini pula, pelajar hendaklah menggabungkan kemahiran pada pemahaman teks dan penulisan semester 1 dan 2. Anda dicadangkan menggunakan 20 minit pada bahagian ini. Markah yang diperuntukkan untuk bahagian ini ialah 6 markah. Baiklah, para pelajar yang dikasihi sekalian, berikut adalah tema-tema yang dikemukakan pada bahagian talkhis dalam kertas peperiksaan berdasarkan sukatan mata pelajaran semester 3. Saya mencadangkan agar para pelajar sekalian dapat berbincang bersama dengan guru mata pelajaran masing-masing untuk memperolehi teks-teks berdasarkan tema di bawah. Perlu diingat, laras bahasa yang digunakan di setiap teks bolehlah dikatakan bahasa berlaras tinggi ataupun sederhana tinggi dari segi penggunaan perkataan dan gaya bahasa. Antara tema-tema tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, sains dan teknologi. Al-ulum wa al-teknologia. Contoh isu yang dikemukakan ialah penggunaan vaksin dalam usaha mencegah penyakit berjangkit. Yang kedua, pertanian, az-zira'ah. Penggunaan racun perosak dalam pertanian dan kesannya kepada alam sekitar. Yang tiga, pelancongan, iaitu as-siyahah, kebaikan pelancongan tempatan berbanding pelancongan di luar negara. Ekonomi dan pengurusan, al-iqtisad wal-idarah. Sebagai contoh, isu yang dikemukakan iaitu kaedah meningkatkan ekonomi dalam masyarakat setempat dan seterusnya, as-siyasah. Sebagai contoh, Parlimen di Malaysia. Para pelajar yang dikasihi sekalian, berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum anda menulis sebuah rumusan. Yang pertama, bacalah teks sepintas lalu secara perlahan-lahan untuk mendapatkan gambaran maksud
keseluruhan teks. Tandakan perkataan yang anda tidak fahami. Andaikan maksud tersebut. Andaikan maksud yang paling hampir untuk mendapatkan maksud keseluruhan teks yang diberikan. Anda tidak perlu bimbang melalui pengalaman anda meneliti teks-teks di dalam bahasa Arab daripada semester 1 sehinggalah semester 2 sehinggalah semester 3. Jika terdapat perkataan-perkataan yang anda tidak fahami, bukan bermakna ia menyebabkan anda tidak mampu memahami keseluruhan teks. Anda hanya perlu mengandaikan makna yang paling hampir kepada perkataan tersebut. Yang kedua, setelah membaca petikan, gariskan ataupun tentukan isi-isi utama pada setiap perenggan. Ayat isi hendaklah sekurang-kurangnya 8 ayat isi. Ketika ini, anda sepatutnya dapat membezakan isi-isi utama dan isi-isi sampingan. Elakkan daripada mengemukakan contoh-contoh pada keterangan yang terdapat di dalam teks sebagai ayat isi. Yang ketiga, perenggan yang mengandungi banyak isi, perenggan yang mengandungi banyak ayat mungkin mengandungi lebih daripada satu isi. Baiklah para pelajar yang dikasihi sekalian, kemampuan menentukan isi-isi utama pada petikan mungkin berbeza daripada seorang pelajar dengan pelajar yang lain berdasarkan kemahiran sedia ada yang dimiliki oleh setiap pelajar. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, langkah seterusnya ialah yang keempat. Semua isi hendaklah digabungkan ke dalam satu perenggan tanpa mukadimah ataupun penutup. Anda tidak boleh menulis ataupun menggabungkan isi-isi yang telah anda tandakan ke dalam perenggan yang berbagai. Anda hanya perlu impunkan dan gabungkan semua isi yang telah anda tetapkan, yang anda tentukan ke dalam sebuah perenggan sahaja tanpa dimulakan dengan mukaddimah. Sebagai contoh, mukaddimah yang anda ingin mulakan seperti berikut. Teks ini berkisar tentang, ataupun dalam bahasa Arab anda sebut hadhil qit'ah tatakallam an. Perasa ini tidak diperlukan di dalam proses membuat rumusan. Anda hanya perlu terus menulis isi pertama diikuti dengan isi yang seterusnya dalam sebuah perenggan. Yang kelima, gabungkan isi-isi utama yang telah digaris ataupun yang telah ditentukan dengan membuat pengubahsuaian tanpa menyalin secara langsung daripada teks. Teknik pengubahsuaian ini akan dinyatakan pada keterangan berikutnya. Baiklah para pelajar-pelajar yang dikasihi, terdapat beberapa cadangan teknik pengubahsuaian ayat isi. Yang pertama, mengubah perkataan ataupun struktur ayat daripada teks asal kepada perkataan baru pada maksud yang sama. Terdapat beberapa cadangan yang Ustaz berikan di sini. Sebagai contoh yang pertama, sekiranya anda mendapati di dalam teks perkataan yang menulis sebagai al-awamil ataupun faktor-faktor, anda boleh gantikan perkataan tersebut dengan al-asbab, iaitu sebab-sebab. Ini merupakan suatu perkataan berbeza tetapi didatangkan daripada maksud yang sama. Yang kedua, perkataan al-khutwat ataupun langkah-langkah. Anda boleh gantikan perkataan tersebut dengan perkataan al-juhud. Ia juga memberi makna yang hampir sama, iaitu usaha. Begitu juga anda boleh menggantikan perkataan tersebut dengan perkataan al-wasilah ataupun al-wasail, iaitu cara.
yang hampir sama dengan makna perkataan al-khutwat. Yang ketiga, sekiranya anda dapati perkataan itu dikemukakan perkataan al-mushkilah, iaitu masalah, anda boleh gantikan dengan perkataan as-su'ubah ataupun al-ma'zik. Ia memberi makna yang sama ataupun hampir sama, iaitu kekangan, halangan, kesulitan dan juga kerumitan. Yang keseterusnya, perkataan al-khair, iaitu kebaikan, anda boleh gantikan dengan perkataan al-manfa'ah ataupun al-fadl, yang memberi maksud kelebihan ataupun manfa'ah, yang hampir sama dengan perkataan al-khair, iaitu kebaikan. Seterusnya, perkataan asyar, keburukan, anda boleh gantikan perkataan tersebut dengan perkataan as-su ataupun al-fasad, kerana ianya memberi makna kekurangan ataupun kepincangan. Yang keseterusnya, perkataan at-ta'thir ataupun kesan, anda boleh gantikan dengan perkataan lain seperti yang tertera di dalam penerangan saya ini bernombor F. Dan seterusnya, perkataan G. Perkataan seterusnya ialah perkataan tanda, al-alamah. Anda boleh gantikan dengan perkataan ad-dilalah dan lain-lain seperti yang saya cadangkan. Ia memberi maksud ciri, gejala, simptom, dan perkataan ini adalah hampir sama dengan perkataan al-alamah. Para pelajar yang dikasihi sekalian, teknik pengubahsuaian ayat isi yang keseterusnya ialah seperti berikut, iaitu teknik yang kedua. Sekiranya teknik yang pertama iaitu mengubah suai perkataan kepada perkataan yang lain menggunakan perkataan yang berbeza pada maksud yang sama. Ketika ini anda boleh menggunakan kaedah yang kedua, iaitu mengubah ayat dengan mendahulukan predikat daripada subjek. Contohnya, al-fallahuna yasta'miluna al-asmidah. Anda boleh tukarkan kepada yasta'milul fallahuna al-asmidah. Ayat ini ialah ayat mubtada dan khabar, iaitu ayat jumlah ismiyah ditukarkan kepada ayat jumlah fa'liyah. Yang ketiga, menukarkan masdar kepada kata kerja ataupun kata kerja kepada masdar. Contohnya, zira'ah daripada yazra'u. Sekiranya perkataan didatangkan dalam masdar zira'ah, anda gantikan pada perkataan tersebut kepada kata kerja yazra'u. Begitulah sebaliknya, sekiranya perkataan itu didatangkan dengan menggunakan fa'il yazra'u, anda tukarkan kepada masdar, iaitu zira'ah. Contoh yang lain, yaktubu kitabah, ataupun kitabah anda tukarkan kepada yaktubu. Yang keempat, menambahkan inna wa akhawatuha ataupun kana wa akhawatuha kepada ayat jumlah ismiyah. Anda boleh lihat contoh yang saya berikan pada kaedah nombor 4. Proses penukaran struktur ayat ini adalah langkah-langkah yang boleh dijalankan terhadap satu-satu ayat sebagai mempersembahkan jawapan dalam bentuk ubah suai tanpa menyalin secara langsung daripada petikan. Tindakan menyalin petikan secara langsung tanpa pengubahsuaian hendaklah dielakkan. Para pelajar mungkin akan kehilangan keseluruhan markah yang diperuntukkan pada bahagian ini. Para pelajar yang dikasihi sekalian, setelah membaca dan memahami teks, anda disarankan menggariskan isi-isi utama dalam petikan. Isi-isi utama ini biasanya berkisar kepada persoalan-persoalan yang terdapat di dalam teks. Anda boleh perhatikan contoh yang diberikan yang telah
saya gariskan berdasarkan kandungan isi-isi utama di dalam teks. Isi-isi utama ini kemungkinan berkisar tentang apakah fungsi, bagaimana sesuatu isu itu terjadi, apakah sebab-sebab berlakunya sesuatu isu, apakah langkah-langkah yang telah diambil dan sebagainya. Inilah merupakan isi-isi yang boleh dianggap sebagai isi-isi utama di dalam sebuah petikan. Para pelajar yang dikasihi sekalian, berikut adalah contoh isi yang telah digabungkan menggunakan teknik pengubah suaian ayat yang telah dicadangkan. Sebagai contoh, isi pertama, min a'mali fallahina dhira'ah al-urs, wal-urs ta'amun sya'biyun lisukani Asia wa bikhassah al-Malayuiyin. Ayat ini telah diubah suai menggunakan teknik mengubah struktur ayat asal kepada struktur yang baru tanpa mengubah maksud asal. Fallahu al-Maliziyin yazra'una al-urs wa yu'tabaru al-urs ta'amun sya'biyun lisukani Asia. Begitu juga contoh yang saya berikan pada isi yang kedua. Anda perhatikan dan saya telah membuat pengubahsuaian daripada isi yang kedua kepada maksud yang sama dengan mengubah struktur ayat yang terdapat pada isi yang kedua dan juga isi yang ketiga saya gabungkan pada satu frasa ayat. Para pelajar yang dikasihi sekalian, perlu diambil perhatian bahawa rumusan yang melebihi daripada 100 patah perkataan tidak dikira sebagai talkhis ataupun rumusan. Anda mungkin akan kehilangan markah sepenuhnya sekiranya rumusan yang ditulis melebihi 100 patah perkataan. Pesanan saya, sentiasalah menggandakan latihan kendiri dan mintalah panduan daripada guru mata pelajaran anda untuk menilai kemahiran menentukan isi-isi utama dan seterusnya menggabungkan isi-isi tersebut ke dalam rumusan yang lengkap. Semoga perkongsian ini dapat membantu anda para pelajar sekalian menjawab soalan pada bahagian ini dengan lebih baik. Sekalian, selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.